Alright. So, kita expand yang bawah ni. So, dia akan dapat limit x approach negative 1. Yang atas ni kekal dalam bentuk vektor. Jadi, x plus 1 multiply cert 3 minus x plus 2 divide by yang bawah ni kita expand lah. So, kita expand dia akan dapat 3 minus x minus 2 square. Okay. Perlu ke dia tunjuk expand ni satu persatu? Tak perlu kan? Ni awak boleh expand satu persatu lah. Cert 3 minus x darab cert 3 minus x plus 2. Satu-satulah dia ada 4 term. Okay. Kalau nak shortcut dia, dia akan jadi a square minus b square lah. Ni bentuk macam ni. Dia akan jadi cert square minus 2 square. Okay. So then kita dapat dia bawah ni akan jadi 3 tolak x tolak 4. Which is kalau kita ringkaskan dia akan jadi okay, limit ni kena salin lah selagi kita belum substitute kena salin. Memang tak ada pilihan awak kena salin satu persatu. So atas ni x plus 1 darab dengan cert 3 minus x plus 2. Di bawah ni is 3 minus 4 becomes negative 1 minus x. Okay. So jadi untuk kes ni x plus 1 dengan negative 1 minus x. Kalau kita buat factorization dengan multiply with conjugate, idea dia adalah kita nak cancel out. So jadi boleh tak kita cancel out between x plus 1 dengan negative 1 minus x ni? Boleh tak kita potong dia? Boleh. Boleh, sama tak? Sama tak ni? Perlu ambil negative sign keluar dulu. Ya, awak kena factor negatif dulu. Ni tak sama. This is not similar. So jadi kita kena okay, sama ada awak factor yang atas ataupun awak factor yang bawah. Awak punya choice lah. So jadi let's say kalau middle factor yang bahagian bawah. Bawah ni middle factor negatif. So dia akan jadi negatif 1 ataupun negatif x tolak 1. X tambah 1, sorry. So kita factor negatif, kita dapat negatif x plus 1. So then kita boleh cancel. So dia ada negatif kat sini. So negatif ni kita bawa ke atas lah. So dia akan jadi limit x approach negative 1 negative cert 3 minus x plus 2. Okay. Finally, bila kita dah cancel out, bermaksud dia tak akan jadi kosong over kosong dah. Bila kita substitute. So jadi kita boleh substitute sekarang. Okay. So jadi kita substitute negatif. Bila kita substitute, dia dah hilang lah limit tu lah. Cert 3 minus negative 1 plus 2. So finally we get negative. This is cert 4. 2, dia akan jadi negative 4. So answer dia adalah negative 4. Okay, dia ulang lah. Bila kosong over kosong, kita akan buat sama ada dia factorization or multiply with conjugate. Kalau ada cert, biasanya kita darab dengan conjugate. Dia boleh jadi darab cert tu duduk di atas. Boleh jadilah. Okay. And then bila kita buat factorization or multiply with conjugate, so the idea is you want to cancel out. So then it cannot be 0 over 0 lah. So kita nak potong dia supaya dia dah tak jadi kosong over kosong. So then bila kita dah cancel, kita punya masalah tu selesai lah. Kita boleh substitute limit tersebut. Boleh faham dia punya idea dia? Okay. So this is 3H. And then kita move kepada next question, soalan 3J. Okay. So this is question dia limit x approach A. Dia ada unknown lah. Dia punya limit dia A. X square minus A square over X cube minus AX square plus A square X minus A cube. For A does not equal to
0. Dia dah bagi tahu A does not equal to 0. So A tu can be a negative value or positive value except for 0 lah. Okay. So kalau kita substitute A, idea dia sama lah, kita kena substitute. Kalau kita substitute A, so dia akan dapat, atas ni akan dapat A square minus A square. Kalau bila substitute ni, bila tunjuk terus substitute dia. Dia akan jadi A square minus A square. So A square minus A square is become 0. Okay, tu atas. Bawah ni kalau kita substitute, we get A cube minus A cube plus A cube minus A cube. So this is also 0. Dia akan dapat kosong over kosong. So kalau kosong over kosong, kita akan buat salah satulah either factorization or multiply with conjugate. Satu lagi actually kita boleh buat long division lah. Kita juga boleh buat long division. Alright. So untuk case ni kita tak ada cert. So jadi kita tak buat lah. Kita tak akan buat ke arah multiply with conjugate. We try to factorization. So jadi yang ini awak nak factorize dia. Okay. Macam mana nak factorize dia? Itu dia punya masalah dia lah. Masalah yang kita tak tahu nak buat macam mana nak factorize dia. So untuk 3H, limit x approach A, x square minus A square over x cube minus AX square plus A square X minus A cube. Dia dah bagi tahu A does not equal to 0. Okay. So yang ni kita dah try lah tadi. Dia dapat kosong berkosong kan. So jadi kita dah fikir. Ini kita try to factor. Okay. So macam mana nak factor? Okay. Ni tak ada idea kan nak factor dia kan. Atas ni tak ada masalah. Boleh factor. Tapi yang bawah ni yang kita nak factor supaya kita boleh cancel out. Bila kita cancel out, kita dah boleh selesai masalah kosong over kosong tu lah. Okay. So bawah ni kita tak reti nak factorize kan. So jadi kita boleh buat long division. Kita boleh buat long division. Okay. Long division, dia pelik sikit long division ni. Long division ni bukan untuk ni. Okay, untuk factorize lah. Kita buat long division ni untuk factorize. Okay. So kalau ikutkan di bahagian atas ni, kita boleh factor dia jadi x square minus a square ni. Dia akan, kalau kita factor a square minus b square ni, kita akan buat a tolak b, a tambah b kan, factor dia kan. So jadi yang atas ni dia akan jadi x tolak a, x tambah a. Bawah ni kita tak reti, kita tak tahu lagi. Kita kekalkan sebagai x cube minus ax square plus a square x minus a cube. Okay, so and then kalau ni kita nak buat guna long division. So jadi macam mana kita nak buat long division tu? Kita ambil salah satu faktor ni. Awak boleh pilih divisor dalam dia yang x cube ni. Dalam ni, ambil yang x cube ni, x cube minus ax square plus a square x minus a cube. Divide dengan, ambil dia punya divisor dia, awak boleh ambil x minus a ataupun x plus a. Awak pilih mana-mana pun boleh. Okay, katakanlah dia pilih yang depan sekali. Dia ambil x tolak a. Okay. Awak juga boleh pilih x plus a ya, bila sebut tadi. Tak kisah, katakanlah awak punya x plus a kat depan, ambil x plus a, tak ada masalah. Okay. So jadi kita buat long division, x cube minus a x square plus a square x minus a cube divide by x minus a. So then, okay, so then macam mana nak buat long division ni? Ni kena darab dengan berapa? X square. X square, so then we get x cube minus ax square. So tolak, so then is 0, 0. Yang ni kita bawa turun, a square x, and then kita nak darab dengan berapa pula?
A square. A square. So then A square X minus A cube. So ni tolak, dia akan jadi remainder dia 0. So jadi daripada sini kita tahu untuk X cube minus A X square plus A X square ni yang bahagian bawah ni, ini adalah hasil darab antara X tolak A darab dengan X square plus A square. Okay. So jadi limit X approach A, X tolak A, X plus A divide by X minus A multiply X square plus A square. Okay, so yang hasil yang bahagian bawah ni kita dapat daripada long division tadilah. Okay, and then after that, ini kita boleh, sekarang kita boleh cancel out lah. Kita boleh cancel out apa yang sama kat sini, X tolak A. So then kita dah maksudnya kita dah mengatasi dia lah. Maksudnya kita boleh improve 0 over 0 tu. So then kita boleh substitute A. So we get A plus A over A square plus A square. So then 2A divide by 2A square. So 2 divide by 2 kita boleh cancel. A divide by A square. So then finally we get 1 over A. So finally jawapan dia lah 1 over A lah. Okay. So mesti diingat selagi belum substitute mesti salin dia punya limit tu kena salin. You must copy, you must write limit until you substitute. Bila substitute baru kita limit tu tak ada ya. Okay. So macam ni lah untuk soalan 3H ya. So kadang-kadang kita perlu juga buat long division lah. Untuk case macam yang kita tak tahu nak factorize. Kita boleh buat long division. So itu untuk soalan 3. Boleh ya? So then kita move kepada next question. Okay, next question we move to question 5b. For each of the following function, find limit x approach A from left, fx, limit x approach A from right, fx, and limit x approach A, fx, if they exist. Okay, the fx is 3 absolute x plus 2 over x plus 2 and then A is equal to negative 2. Okay, kalau dia ada absolute, this is absolute, so awak kena define dia punya absolute tu. Okay. Soalan dia limit x approach. Dia suruh buat ada 3, dia kena, maksudnya dia nak existent of limit lah ni. Existent of limit. So awak kena buat 2 dari kanan, 2 dari kiri. And then kalau kiri kanan dia sama baru dia limit dia exist. So kata let's say dia buat dulu limit x approach through from right, negative 2. Negative 2 from right. Okay. Dia punya effect dia adalah 3 absolute x plus 2 over x plus 2. Okay. Tadi Medan dah sebut kita kena define dia punya effect. Okay. Effect dia adalah bukan effect. Define dia punya absolute. Absolute dia adalah x plus 2. Absolute x plus 2. Okay. Kalau absolute, kita faham dia akan ada 1, dia akan ada 2. 1, apa dia? Dia akan ada 2 benda. Dia ada 1 positif, 1 lagi negatif. Yes. So dia akan 1 is x plus 2. Another one is negative x plus 2. Okay. Lepas tu awak kena define dia.
Yang x plus 2 tu untuk dari mana ke mana. Dan negatif x plus 2 tu untuk dari mana ke mana. Okay. So kalau kita anggap yang x plus 2 ni sebagai positif, bermaksud x plus 2 kalau positif dia more than 0. If more than 0 is stand for positive. Okay. So jadi kita dapat di sini x more than negative 2. So then sini untuk yang x plus 2 dia punya domain dia adalah x more than negative 2. And then for negative x plus 2 dia akan jadi otherwise lah. Maksudnya dia akan jadi terbalik. So x less than negative 2. So ni kita letak equal lah. Kalau kosong dia akan jadi positif kan. Okay. So kita dah define untuk absolute x plus 2. So jadi kalau negative 2 from right. So sini negative 2. Untuk more than negative 2, function dia kat sini x plus 2. Kalau less than negative 2, negative x plus 2. Okay. Alright. Sekarang ni, yang ini, this is from right. Yang ni from left. Okay. Kalau kanan, kita ambil x plus 2. So jadi untuk sekarang yang kita nak kira, kita ambil x plus 2 ni. Ni sebab ni negative 2 from right. Ni from right ah. So jadi kita gantikan limit x approach negative 2 from right 3 multiply x plus 2 over x plus 2. Okay. Yang ini bila sebut lagi sekali ya, negative 2 from right. Daripada yang kita buat ni, kita declare, kita define limit negative 2 from right is x plus 2. Jadi ganti dengan x plus 2. So then bila kita dah ganti, kita boleh cancel out ni sebab sama. So, jadi kita dapat limit x approach negative 2 from right 3. So finally we get limit x approach negative 2 from right ni. We get berapa ni? Kalau limit 3. Limit 3. 3. Okay. So kita akan dapat 3 kat sini. Alright. So ini baru kanan. Lepas tu buat pula kiri. Kalau kiri pun samalah. Sama dia punya konsep dia. So limit kalau kiri negative 2 from left. 3 absolute x plus 2 over x plus 2. Okay. Yang ni kita ambil pula yang satu lagi tu. Yang ini. Ini yang kiri kan, yang ni ambil yang ni. So jadi 3 multiply negative x plus 2 over x plus 2. Okay, ini untuk kiri ya. Ni kiri. So jadi kita boleh cancel x plus 2. Then kita tinggal kat sini. Limit x approach negative 2 from left negative 3. So limit negative 3 equals to negative 3. Alright. So kalau kita tengok limit kiri kanan dia sama tak? Sama tak? Tak sama. So since limit x approach negative 2 from right fx does not equal to limit x approach negative 2 from left fx, so therefore limit x approach negative 2 fx does not exist. Awak kena tulis macam ni lah. Kena justify macam ni. Okay. So limit dia tak exist sebab dia tak sama ya. Okay. Ini untuk soalan 5B. So soalan ni Maida sebut siap-siap. This is favorite question untuk exam. Dia suka ini. Sebab kalau awak tak tahu nak define absolute tu, awak tak boleh jawab untuk soalan ni. So ni soalan yang selalunya exam suka tanyalah. Dia nak tengok awak define absolute ni. Okay. So this is for 5B. Next kita continue with question 6E. Evaluate limit x approach
4 from right, negative 4 over x minus 4 squared. Enam E ya. For question 6E, evaluate limit x approach for from right 4 over negative 4 over x minus 4 square. Betul ke Mary Salim? Betul. Okay. So jadi macam Mary sebut, kalau limit nombor, ni nombor kan. Cuma dia dari kanan dari kiri je. Kalau kanan kiri tu dia tak ada apa-apa. Jadi dia punya nombor. Kalau kita ganti, dia akan dapat kat sini negative 4 over negative 4 over 0. 4 minus 4 is 0. 0 square is 0 lah. So kalau ikutkan negative 4 over 0 ni, kita boleh kira tak? Dapat berapa negative 4 over 0? Math error. Max error kan? This is undefined. So jadi ini tak boleh lah, ini tak boleh kira. So jadi this is, dia akan jadi undefined. Okay. So dia tak boleh kira. So untuk case ni, kita akan kira kalau kita substitute. Okay, untuk case ni kita panggil dia sebagai limits. Ini dalam limit limits infinite limit, infinite limit. This is infinite limit lah. Alright. So yang ni kalau ikutkan negative 4, kat atas ni is always negative 4. Atas ni dia tak ada masalah, dia always negative 4. Yang bawah ni, okay. Sebab tu dia ada 4x approach 4 from right. 4 from right maksudnya kita ambil kalau 4 4 from right sebelah sini. Sebelah sini katakanlah ambil satu value kat sini. Ambil satu value, apa-apa value pun. Contoh, Medan ambil 5. So kalau Medan ambil 5, Medan ganti kat sini. 5 minus 4, dia dapat 1 kan. 5 minus 4, dia dapat 1. 5 minus 4 square. So 5 minus 4 is 1, 1 square is 1. 1 square adalah 1. So ini adalah, kita anggap dia sebagai positif lah kan. Kalau contoh kalau Medan ambil 15, 15 tolak 4 dapat 11 kan. 11 square dia akan dapat 11 square lah, nombor besar lah. Okay. So dia akan dapat, kat sini akan dapat positive value. So maksudnya kat sini kita tulis dia 0 from right. Ni bukan value lah. Ini maksudnya kosong O positif ni kita anggap dia sebagai positif. Kalau ada negatif kita tulis O negatif. Okay. So negatif 4 bahagi dengan positif, kita akan dapat negatif infinity. Kalau contoh kat atas ni tak ada negatif. 4 bahagi positif, dia akan dapat positif infinity. Untuk case ni dia akan dapat sama ada positif infinity or negatif infinity. Kalau yang case dia bawah dia kosong lah, bawah dia kosong. Ini kalau bawah dia kosong. Atas dia bukan kosong. Kalau kosong over kosong, yang tadi factorize or multiply with conjugate. Kalau atas bukan kosong tapi bawah kosong, ini dia akan dapat sama ada positif infinity or negatif infinity. Okay. So jadi untuk case ni atas negatif, bawah positif, dia akan dapat negatif infinity. Okay. So ini untuk 6E. Macam ni lah. Kalau ikutkan tengok soalan lain pun sama lah. Contoh kalau kita tengok macam soalan 6A. 6A pun sama. Dia tunjuk 6A. Kalau 6A, limit x approach 3 dari kanan 2 over x tolak 3. Okay. Atas is, kalau ikutkan kita ganti dia akan dapat 2 over kosong. So 2 over kosong ni yang Medan sebut, kalau dapat bawah kosong dia akan dapat positif infinity or negatif infinity. So jadi
atas is 2, always 2, tapi bawah ni kalau kita ganti 3 dari kanan, kita ambil lah satu value kat sini. Contohnya kita ambil 4. So 4 tolak 3, dia akan dapat 1. 1 positif. So jadi 2 positif, bahagi dengan positif, dia akan dapat positif infinity. Okay, so macam itulah. Ni untuk soalan 6E. Dan kita move kepada next question. Soalan seterusnya 7B dan 7F. This is limit at infinity ya. Limit x approach positive infinity ataupun limit x approach negative infinity. Okay, soalan yang awak tanya adalah soalan 7B dan juga 7F. Alright, untuk 7B, limit x approach positive infinity x square minus 1 over x plus 2. Okay, kalau the limit x approach positive infinity ataupun negative infinity, kita akan divide dengan dengar tak Mila cakap? Highest degree of denominator. Okay, highest degree of denominator. So tengok dekat denominator kat bahagian bawah. Bawah ni highest degree dia adalah divide by highest degree denominator. Okay, which is kalau kita tengok dia x plus 2 kan. So highest degree dia dengan over x. So dia akan jadi limit x approach positive infinity x square over x minus 1 over x over x plus 2 over x. Okay, highest degree dia tadi x ya. Okay. So yang x square over x ni dia akan dapat x plus, limit akan salin dulu lah. Limit x approach positive infinity. Ni x square over x jadi x. Okay, minus 1 over x over 1 plus 2 over x. Okay, kalau limit yang 1 over limit x approach positive infinity or negative infinity, kalau dia 1 over x kuasa n lah. Ini akan dapat apa ni? Kosong ya. Okay, ni nak dengar awak sebut ni. Kosong. So jadi yang ini akan jadi kosong, yang ni pun akan jadi kosong. Okay, yang warna kuning ni lah, ini akan jadi kosong So dia akan jadi x tolak kosong over 1 tambah kosong. So dia akan dapat ni kena salin limit lah. Medium pun jadi tak salin limit. Okay, ni limit x approach positive infinity x minus 0 over 1 plus 0. Dia akan dapat limit x approach positive infinity x. Okay, so finally kalau kita ganti, dia akan dapat positive infinity. Okay, so ini untuk 6. Ini soalan 7B, sorry. Okay, so limit, kena ingat lah limit 1 over x power n tu akan jadi kosong. Okay, yang bawah ni is 2 over x kan. Ni 2 ni bawa keluar lah macam tu lah. 1 over x dia akan dapat kosong. Still akan dapat kosong lah. So ni untuk case 7B. Kalau tengok 7F pun sama. Okay, yang ni
dia untuk 7F, soalan dia, ni kita buat, tengok balik ah. Dia bagi limit x approach negative infinity. Soalan dia negative 3 plus set x square plus 9 over x plus 3. Okay. Kalau limit tambah, ini kita boleh pecahkan dia lah. Media pecahkan dia. Kalau media tak nak pecahkan, media boleh kekalkan macam ni. So negatif 3 ni tak ada masalah. Yang bahagian belakang ni lah. Kalau ikutkan highest degree of denominator dia adalah x kan. So jadi kita kena divide dengan x. Okay. Depan ni still negative 3. Tapi yang belakang ni kita akan divide semua tempat dengan x. Yang bawah ni dia akan jadi x over x plus 3 over x. Tetapi yang ke atas ni dia ada cert. Dia ada cert. Kalau media nak bahagi dengan x, dia akan jadi macam ni lah. Cert over x. Okay. Ataupun kalau untuk menyenangkan awak, kalau dia ada cert, awak kena bagi tally. Kena bagi tally. Kalau x sama dengan cert x square. Kalau x, dia akan jadi cert x square. So maksudnya kalau cert, awak kena divide dalam cert. So kalau divide dalam cert, dia akan jadi bahagi dengan x square. Sebab apa bahagi dengan x square? Sebab macam media tulis ni, x adalah cert x square. So kalau media nak buat di dalam, media kena bahagi dengan x square. Sebab kat dalam ni adalah x square ya. Dalam ni x square, dalam dia. So, jadi divide yang kat dalam cert tu x square over x square plus 9 over x square. Okay. Lepas tu, kalau kita ringkaskan, dia akan jadi ini kena letak negatif kena letak negatif. Sebab ni negatif infinity. Kalau positif infinity dia macam ni, tapi kalau negatif awak kena letak je negatif kat depan. Okay. Depan cert tu lah. Depan mana lah depan. Depan biasanya depan cert ni. Kena letak negatif. Letak saja negatif. Okay. Sebab dia adalah negatif infinity. Kalau positif, positif infinity lah. Letak positif. Okay. Kalau negatif infinity, awak kena letak negatif kat depan cert tu. So jadi, kalau kita ringkaskan ini, limit x approach negative infinity, negative 3 plus negative cert 1 plus 9 over x square over 1 plus 3 over x. Okay, so then kita akan dapat limit x approach negative infinity, negative 3 minus limit x approach negative infinity, cert 1 plus 9 over x square over 1 plus 3 over x. Ini dia pecahkan dia. So yang ini akan dapat is always negative 3. Yang ini akan dapat negative 3. Sebab dia limit negative 3. Tolak. Yang ini akan jadi cert 1 tambah 0 over 1 tambah 0. So dia akan jadi negatif 3 tolak. Akan dapat 1 lah kan. That's why kat sini jadi 1. So negatif 3 tolak 1. Kita dapat negatif 4. So yang ini awak kena be careful. Kalau cert kena letak negatif kat luar tu ya. Kalau cert kena letak negatif kat luar. Itu kena ingat lah. Kena ingat. Alright. So ini untuk soalan 7F. Okay. Seterusnya kita move kepada soalan 8. Adakah soalan 8 ni semua awak nak tanya madam eh? Soalan dia adalah soalan nak tanya vertical and horizontal asymptote.
Okay. Kalau vertical, this is rational function. Ni semua rational function. Yang dia bagi ni contoh rational function. Kalau rational function, mesti ingat denominator cannot be berapa? 0. 0. Okay, so jadi untuk dapat vertical ni, vertical asymptote, so dia punya denominator cannot be 0. Ni kena ingat. So jadi kalau yang pertama ni x plus 3 does not equal to 0, so x does not equal to negative 3. So jadi vertical asymptote dia adalah negative 3. Untuk vertical asymptote yang untuk A ni lah, A. Kalau untuk C, dia akan jadi 4 tolak x square does not equal to 0. So x square does not equal to 4. X square, x does not equal to plus minus negative 2. Plus minus 2. So jadi dia ada dua vertical asymptote. 1, 2, satu lagi negatif 2. Untuk C. Ni untuk C. Okay. Kalau untuk B, vertical asymptote dia akan jadi 2x tolak 3 does not equal to 0. So dia akan jadi x does not equal to 3/2. Ni dia punya vertical asymptote. Kalau untuk yang D ni, samalah x square plus 4x plus c equals to does not equal to 0. So then awak factor, kalau factor dapat apa? No real roots. Dia kalau ikutkan, kalau gunakan calculator dia akan dapat I kan. So ni maksudnya no real root. So jadi no vertical asymptote. Untuk D. Okay. Dia boleh jadilah no vertical asymptote, tapi dia boleh jadi, dia tak ada vertical asymptote tapi dia ada horizontal asymptote. Ada yang dia ada vertical asymptote tetapi dia tak ada horizontal asymptote. Selain function rational yang ada vertical dengan asymptote ni adalah exponential dengan logarithm. Yang tu pun awak kena boleh biasakan jugalah exponential dan juga logarithm. Hari tu dalam function ada Mira explain kan. Itu next time nanti kita highlight lagi. Okay. So sekarang ni kita tengok dia punya jalan kerja dia lah. Jalan kerja dia Mira tunjuk satu ya. Okay, awak nak pilih yang mana? Okay lah, Mira tunjuk dua. Mira pilih, katakanlah Mira pilih A dulu lah. A ya, untuk 8A, dia bagi efek dia sama dengan negatif 4/x plus 3. Okay, tadi Mira dah tunjuk vertical asymptote yang kita dapat tadi. Does not equal to negative 3. Okay, ni vertical asymptote dia. Tapi awak kena buatlah, kalau step dia awak kena dah dapat x equals to negative 3 ni, awak kena cari limit x approach negative 3 from right dengan from left, dua-dua. Okay, so yang ni dia akan dapat negatif 4 over, kalau ambil negatif 3 dari kiri, katakanlah ambil negatif 4, so sini akan jadi 0 negatif. So dia akan dapat positif infinity kat sini. And then kalau kita buat yang limit x approach negative 3 from right, negatif 4 over, yang ni ambil negatif 2, dia akan jadi 0. Yang jadi negatif 4 over 0 positif ni, dia akan jadi negatif infinity. Okay. So bermaksud yang kat sini,
kalau apa functionnya limit kena cari negatif 3 dari kanan dan kiri ni? Sebenarnya function dia adalah untuk graf saja, untuk sketch graph. Tapi dalam syllabus awak memang tak ada sketch graph untuk limit ni. Sepatutnya vertical asymptote ni hanya based on yang ini saja. Yang ini ya. Ini that's why vertical asymptote x sama dengan negatif 3. Yang dua ni function dia untuk tengok graf. Katakanlah kalau kita lukis graf, ini y, ini x, lepas tu vertical asymptote x equals to negative 3. Okay. Kalau dari sebelah kanan, negatif 3 dari kanan, dia negativity, dia duduk kat sini. Kalau negatif 3 dari kiri, dia positive infinity. So di atas. Nanti nak lukis kita tahulah. Satu atas, satu nak sambung kat mana tu? Maksud medium. Nak sambung kat mana? Ini dia punya function dia lah. Okay. Lepas tu kita nak cari horizontal asymptote. Horizontal asymptote kita akan buat limit x approach positive infinity dengan negative infinity. So, jadi cari limit x approach positive infinity ni, infinity ataupun negative infinity, kita divide by highest power of denominator. So dia akan jadi limit x approach positive infinity negative part over x over x plus 3 over x. So then we get 0 over 1 plus 0. Then finally we get 0. So kita dapat kosong kat sini. So jadi horizontal asymptote yang pertama y sama dengan kosong. Buat pula untuk yang limit kiri, negative infinity. Sorry, bukan kiri. Limit x approach negative infinity. Negative 4 over x plus 3. So actually ini akan jadi dapat samalah. Alamak, silap. Limit x approach positive negative infinity negative 4 over x over x plus 3 over x. So then we get 0 over 1 plus 0 is become 0. So finally kita boleh conclude that horizontal asymptote is y equals to 0. Macam inilah dia punya repetition. Step dia sama untuk semua function ni. Okay. Satu lagi Mary tunjuk untuk 8D. Okay. Sebab 8D tu macam panjang sikit kan. Okay. Let's say Mary pilih tadi, Mary pilih 8D. 8B dengan C tu boleh cubalah. Okay. 8D dia bagi efek dia adalah 3x square plus 1 over x square plus 4x plus 6. Okay, tadi buat x square ni untuk vertical asymptote. X square plus 4x plus 6 does not equal to 0. So then yang ni dia tak boleh factorize kan. Jadi kita boleh conclude dia no vertical asymptote. Kalau nak tunjuk betul-betul, awak kena buat dia b square minus 4ac dan dia mesti dapat less than 0. Ni Mary tak tunjuk lah, Mary sebut saja. Ni no real root lah. B square minus 4ac less than 0 is no real root. Okay. And then kita nak cari pula horizontal asymptote pula. Horizontal asymptote kita akan buat limit x approach positive infinity or negative infinity untuk 3x square plus 1 over x square plus 4x plus 6. So highest power of denominator dia adalah x square. Jadi divide semua dengan x square lah. So jadi 3x square over x square plus 1 over x square divide by x square over x square
plus 4x over x square plus 6 over x square. So then we get 3 plus 0 over 1 plus 0 plus 0. Finally, we get 3 over 1 is equal to 3. So, jadi horizontal asymptote dia y sama dengan 3. Okay, so perkara yang sama juga awak kena buat dekat limit x approach negative infinity. So, dia akan dapat sama lah. Yang tak sama kalau dia ada cert. Kalau dia ada cert, dia tak sama. Dia akan ada satu positif, satu negatif. Yang ni dia tak ada cert, dia akan dapat sama lah. So, finally, dia punya step dia sama semua ni. So, dia akan jadi limit x approach negative infinity 3x square over x square plus 1 over x square over x square over x square plus 4x over x square plus 6 over x square. So we get 3 plus 0 over 1 plus 0 plus 0. Finally we get 3. So kita boleh conclude that horizontal asymptote y is equal to 3. So dia tak ada no vertical asymptote but it has horizontal asymptote y equals to 3. Macam ni lah. Okay. Bila ulang balik dia untuk limit positif dengan negatif infinity ni, kalau dia function dia ada cert, dia akan jadi berbeza. Satu positif, satu negatif. Okay. Ada soalan nak tanya Miriam setakat ni? Boleh cuba B dengan C tu? Boleh? Sama je kan? Okay. So next kita continue dengan soalan 14 Ini soalan yang terakhir 14. Okay. Function f is defined as fx equals to, dia bagi dua ni, x over x square plus x for x does not equal to 0. E power x minus e power negative x over e power x plus e power negative x for x equals to 0. Determine whether f is continuous at x equals to 0. So dia nak continuity dah ni. Continuity at x equals to 0. Ni soalan dia. Okay. So kalau kita nak buat continuity, dia ada berapa syarat? Condition for continuity. 3 conditions. 3 condition. What is your first condition? F0 is defined or FC. So for this case, F0 defined or F0 exists lah. Defined or exists. The second one? Limit of f as x approaches 0 exists. Alright. Limit x approach 0 exists. And the third one, suppose 1 and 2 similar kan? F0 is equal to limit x approach 0 fx. Dia mesti ikut step ni ya. Kena flow ni. Okay, kalau F0 kat sini, kita ambil yang ada equal. Dekat function ni yang ada equal, yang mana satu? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang ni dia kata dah. F0 ni kena ambil yang ada equal. Yang mana satu ada equal? Yang ini. So jadi, kena carilah F0 ni. Kita cari. Dia punya fx dia x over x square plus x does not equal to 0, e power x minus e power negative x over e power x plus e power negative x equals to 0. Okay, so first kita cari F0. F0 ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Yang ni. So jadi F0 is E0 tolak E power negative 0 divide by E power 0 plus E power negative 0. Then awak kira. Guna calculator lah. Ni guna calculator. F0 you get. Dapat berapa ni?
0. Sure, 0. E power 0 is 1 kan? 1 minus 1 is 0. Yang bawah ni 1 plus 1. So 1 minus 1 over 1 plus 1. So dia akan dapat kosong over 2, which is equals to 0. Alright, betul lah. F0 is 0. So condition yang pertama satisfy. Ni condition nombor 1 satisfy. Dia dapat nombor lah. F kosong sama dengan kosong. Okay. Yang kedua adalah nak check limit X approach 0, F(x) exist. Exist or not lah. Okay. So kita kena cari existence of limit, kena buat limit X approach from right dengan from left. Okay. So first kita buat limit X approach 0 from right, F(x). Okay. Kalau tengok function ni, kita nak ambil function yang mana satu? Which one you choose for 0 from right? The first one or second one? First one. Sebab apa first one? Because it approaches X, not at X. Yes, because it's approach. Kalau dia does not equal, maksudnya dia boleh jadi approaches from right, 0 from right, approaches 0 from left. Approach from 0, maksudnya kalau media lukis, dia semua kecuali kosong macam ni. So maksudnya dia sebelah kanan boleh, sebelah kiri pun boleh. Kalau equal dia adalah titik. Kalau equal dia ada titik. So dia bukan function lah. Dia adalah point. Tu beza dia. Senang cerita yang bawah ni point, yang atas ni dia function lah. Sebab dia semua except for 0. So jadi untuk limit kanan ambil yang atas, limit kiri pun ambil yang bawah. So dari segi logically dia, adakah limit dia exist? Kalau limit dia guna function yang sama, exist tak? Kiri dan kanan dia sama. Kalau dia sama maksudnya, kalau dia kiri ke kanan maksudnya dia akan sama secara logiknya. Still must count, right? Masih perlu kira. Ya, perlu kira. Yes, perlu kira. Maksud Mendel dari segi logic thinking lah. Maksudnya kita dah boleh nampak tu sebelum kita kira. So kalau kita tadi kita punya general thinking kita, kita dah nampak limit kanan dengan kiri dia, kosong dari kanan dan kosong dari kiri guna function yang sama. So jadi limit kosong exist ataupun tidak? Secara logiknya akan exist lah. Tapi kita perlu kira lah, betul lah. So jadi limit X approach, ya. Tak semestinya exist kan? Tak semestinya exist. Macam one biasanya sama. Biasanya kalau dia pakai function yang sama, dia akan jadi sama. Tapi tak semestinya exist. Dia tengok function lah. Tapi biasanya sama lah. Untuk exam biasanya sama lah. Okay. So ni akan jadi kosong over kosong kan. Bila kosong over kosong, yang ni kena factor. Yang ni awak kena factorize. Okay. So yang ni dia dapat kosong over kosong. So ni awak kena factorize lah. Factor. So limit X approach 0 from right, X over X square plus 1. Kita cancel X, so we get 1 over limit X approach 0 from right, 1 over X square plus 1. So then kita substitute 0, 1 over 0 square plus 1, we get 1. 1 over 1 is 1 lah. So kita dapat limit dia 1. So untuk limit kiri pun sama. Dia punya sama lah. Untuk case ni akan dapat sama. Limit X approach 0 from left, dia pakai function yang sama. X over X square plus X. Yang ni pun sama, awak kena factor.
So x over x, x plus 1. Beda faktor bersalah ni. So, 1 dapat 1 over x plus 1 limit x approach 0 from left, 1 over x plus 1. So, 1 over 0 plus 1, we get 1. So, jadi, therefore, limit x approach 0 fx equals to 1. Okay. So, ini condition yang kedua. This is condition nombor 2. Okay, kalau tengok condition pertama dapat berapa? Condition pertama dapat 0. Okay, dapat 0. Condition kedua kita dapat 1. 0 dengan 1 sama tak? Sama. So, third condition, since f0 does not equal to limit x approach 0 fx, so therefore, your conclusion? Fx is discontinuous. Fx is discontinuous or not continuous at x equals to 0. Not continuous, ya. Okay, not continuous sebab dia yang ni. Ni third condition dia. Third condition dia tak specify. So second condition dia yang ni ya, start sini. Ni second condition. Ni first condition. Oh dah tulis dah, Miriam tulis. Okay. So 1, 2, 3. Third condition dia tak specify ya. Okay. So macam ni ya. Ada soalan nak tanya Miriam lagi? So ini continuity ni pun dia favorite question juga. Cuma dia depends kepada function dia lah. Dia suka tanya function yang mengelirukan. Function menirukan tu memang suka tanya lah. Okay, salah satunya bentuk macam ni. Awak tak tahu nak pilih function mana untuk kanan, untuk kiri. Because dia bagi equal dengan does not equal. Biasanya kita bagi more than, less than kan senang tengok kan. Okay. So ini untuk soalan 14. Habis lah, tak ada dah kan? Betul tak? Yang awak tanya yang ni je kan? Tak boleh check. Okay, tak ada dah. Habis lah, Media rasa. Alright. So, next Media nak continue dengan soalan exercise yang Media bagi. Dah cuba buat? Dah. Dah, okay. So, Media dah tanya je lah awak. Okay. Kat sini ada 14 soalan. Okay, soalan yang pertama ni ya. Given the polynomial px equals to 5 minus x minus 4x cubed and qx equals to 1 minus 2x, please indicate the coefficient of x square for the expression 2px minus qx square. Macam mana nak kira ni? Only expand qx. Expand qx. Macam mana nak expand dia? Macam mana dia pilih siapa-siapa? Substitute depan. Okay. Hani ada Hani? Ada. Ada. Macam mana nak expand ni? How to expand 2px minus qx square? Macam mana nak darab 2px tolak qx square? Oh, saya darab tu macam 2 darab 5. 2 darab negatif x. 2 darab negatif 4x kuasa 3. Lepas tu? Lepas tu yang qx tu saya squarekan dia. 1 tolak 2x square. Kurungan 1 tolak 2x. Kurungan 1 tolak 2x. Lepas tu 1 darab 1.
1 darab negatif 2x, negatif 2x darab 1, negatif, sekejap. Darab satu persatu lah kan. Ha. So finally awak dapat apa? Dia punya 2px tu. Kira sekarang. Tak apa. Thank you Hani. Tanya orang lain pula. Siapa yang dah dapat jawapan 2px minus qx square ni? Awak expand. Except for 10. Lain pula. Orang lain pula. Nak tanya orang lain ni. Fahami dah fahami? Ada madam. Darab ni dapat berapa? Darab lekas. Expand ni 2px minus qx square. Tadi kawan awak kata darabkan dia 2 darab dengan 5 tolak x tolak 4x cube tolak 1 tolak 2x square. Sekarang ni awak expand. Dapat berapa ni? Setelah awak simplify. Dapat 10 tolak 2 tolak. Nak simplify siap dah ni. Setelah awak tolak tambah ni. 10 tolak 2x. Ya, 2x. Lepas tu tolak 4x kuasa 3. Tolak dengan dalam kurungan 2, dalam kurungan 1. Tak. Bila dah yang dah awak dah simplify dah tolak tambah. Awak kira kat kertas awak tu dulu. Betul awak bagi tahu madam. Baik, sekejap. Sikit. Sekarang. Yang lain pun kira. Madam. Ya. Untuk soalan ni kan, kalau saya abaikan 2px boleh tak? Boleh sebenarnya. Kalau awak fikir pun boleh dapat jawapan kan. Betul? Ya. Saja. Ni untuk yang tak nampak lah ni. Untuk awak tak ada masalah kan. Awak nampak okey. Dapat berapa Fahmi? Lama nak kira. Okey madam, saya dapat negatif 4x kuasa 3. Madam, negatif 8x kuasa 3. Lepas tu macam mana negatif 8x kuasa 3 ni? Betul, okey. Negatif 8x kuasa 3. Saya dapat tambah 4x kuasa 2. Tambah 4x kuasa 2. Tambah dengan 2x tolak 9. Tambah dengan 2x tolak 9. Tambah 9. Silap anda. Betul. Betul ke ni? Sure? Betul ke ni? Tolak 8x cube tambah 4x square tambah 2x tambah 9. Pasti ke? Tak dapat juga Fahmi? Saya kira lain. Kira lain. Okay, nak tanya orang lain lah. Hidayah ada? Hidayah ada? Tak ada. Nak tanya siapa ya? Rabiatul ada? Saya madam. So ni expand dapat berapa ni? Betul ke kawan awak punya expansion ni? Negatif 8x square tambah 4x square tambah 2x tambah 9. Saya dapat negatif 8x kuasa 3 tambah 9 tolak 4x kuasa 2. Lagi? Tambah 2x tak ada? Tak ada. Tak ada tambah 2x ni? Tak ada. Macam mana awak ni expand ni?
Okay, tengok betul-betul nak expand ni pun. Okay. So ini 2 darab 5 dapat 10. Tolak 2 darab X tolak 2X. Tolak 8X cube. Tolak 1 tolak 2X kuasa 2. Ini tolak, kembangkan dia jadi 1 tolak 4X tambah 4X square. Betul? Setuju tak? Dengan expansion medium ni, setuju tak? Betul tak? Kita double check. 2 darab 5, 10. 2 darab X, tolak 2X. 2 darab 4, tolak 8X cube. Tolak 1, tolak 4X tambah 4X square. Ni awak expand lah satu persatu ni. Okay. Lepas tu, kalau kita ringkas jadi 10 tolak 1 jadi 9. Tolak 2X. Tolak tambah 4X jadi tolak 2X tambah 4X. Tolak 4X square, tolak 8X cube. Ini tolak tambah ya, dia jadi tolak 4X square. So then we get 9 plus 2X minus 4X square minus 8X cube. So jadi ini dia punya expansion yang betul. Okay. So soalan dia nak please indicate the coefficient of X square. Apakah maksud dia? Fahmi, apakah maksud soalan ni? Dia nak coefficient X kuasa 2. So jadi apa? 4. Yes, maksudnya part ini yang dia nak. Negatif 4X. So jawapan dia hak ni lah, negatif 4. Boleh? Okay. Next kita move kepada soalan yang seterusnya. Using long division, simplify 2x power 4 minus 3x cube minus 11x square plus 6x over 2x square plus 3x minus 2. Buat long division. Okay, long division dia divide 2x kuasa 4 tolak 3x cube tolak 11x square. So tambah dengan 6x. Bahagi dengan 2x square tambah 3x tolak 2. So jadi kena darab berapa ni? 2x square ke 2x kuasa 4. So kena darab dengan berapa? Liana. Liana ada? Liana Shasha? Ada tak? Tak ada. Farah Nadirah. Farah Nadirah ada? Farah ada Farah? Farah? Tak ada juga. Hanan ada? Hanan? Ada, madam. Nak darab dengan berapa ni? 2x square ke 2x kuasa 4. So kena darab dengan berapa? 2x square. Sure. Tak. X square saja. X kuasa 2 saja. Okay. So 2x kuasa 4. Jadi lepas tu? Lepas tu Hanan? Jadi berapa? 2x kuasa 4. Tambah ke tolak ni? Tambah. Tolak. Darab. 2x square darab x square jadi 2x kuasa 4. Lepas tu tambah 3x darab dengan x square jadi 3x square. 3x cube. Darab tu X cube. Lepas tu
Tolak 2 darab dengan x square jadi 22 negatif 22 x cube. tolak 2 x square. X square ya Allah. Darab betul-betul. Darab pun pening lagi ni. Lepas tu tolak. So, kita dapat kosong tolak 3 tolak 3. Tolak 6 x cube. Lepas tu tolak 11 tolak 2. Tolak 9. Tambah. Nanti 9. Bawa turun 6x. Okay. Lepas tu nak darab dengan berapa? 3 Tolak 3. 3x. 3x. Jadi tolak 6x cube. Tolak 9x square. X Tolak tambah 6x. 6x. So baki dia kosong lah. So jadi jawapan dia X square tolak 3x. alright. X square tolak 3x. Yang ni lah jawapan dia. Okay. Lepas tu seterusnya soalan ni pula. Given a polynomial Pi equals to 2x cubed plus ax square plus bx minus 30 has factor x plus 2 and x minus 5. Find other factor. Macam mana nak buat? Nak tanya. Farahuda ada? Farahuda. Nick Farahuda. Nick Nur Farahuda. Ada madam. Okay. Macam mana nak buat soalan ni? Mula-mula gantikan X dengan negatif 2. Lepas tu yang kedua ganti X sama dengan 5. Lepas tu Okay. dapatlah dua equation. Sekejap. Kalau awak ganti x negatif 2, dia kena samakan dengan berapa? 0. 0. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa tu yang Sebab apa awak kata dia sama dengan kosong? Sama dengan 0. sekejap. Sebab Medi nak tahu kefahaman awak ni. Medi tanya ni. sebab dia tak ada reminder. Kenapa awak kata dia tak ada reminder? Dia Reminder. tak Sebab dia tak bagi tahu. Mana boleh macam tu? Okay, tanya orang lain pula. Siapa tahu kenapa remainder dia kosong? sebab dia Ada factor. Because Ya. dia factor. Factor disebut factor. Faktor mesti remainder dia 0. Kena ingat ya. Kalau dia sebut perkataan factor bermaksud kita boleh guna factor theorem. Factor theorem tu dia equals to 0. Okay. Betul lah tu awak cakap. Cuma just Medan nak tanya. Ni Nur Farahuda tu awak cakap tu betul. Cuma Medan nak tanya. Apa kefahaman awak tu. Okay. Sebab faktor dia punya P negatif 2 sama dengan kosong. Satu lagi P5 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu bila dah guna ni awak dapat apa sebenarnya ni? Tanya siapa pula? Tan lah. Tan. Okay. Tan. Awak dah bila awak guna P negatif 2 sama dengan kosong dengan P5 sama dengan kosong, awak dapat apa? 2A minus B equals 23. Untuk P2 negatif 2 sama dengan kosong. Ingat A plus B sama dengan negatif 44. Untuk P5 sama dengan kosong. Dapat A sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 29. So awak solve dua ni, awak dapat A negatif 3, B berapa? Negatif 29. Negatif 29. Okay. Soalan dia nak apa sebenarnya? Find other factor. Find other factor. So macam mana nak cari find other factor tu? Sub A dan B balik and then saya guna calculator. Yes, correct. So after awak dah dapat A dengan B, ganti balik masuk dalam PX je. Yang ni ganti balik dia akan dapat 2x cube tambah tolak 3x square tolak 29x tolak 30. So then awak boleh guna calculator. Calculator boleh kan kuasa 3 kan? Bila calculator awak akan dapat x negatif 2, x negatif 2, x5 dan juga satu lagi
negatif 3/2 kan? Betul tak Tan? Ya. So jadi jawapan dia yang inilah. Yang ni. 2x plus 3. Awak boleh buat nanti media bagi balik soalan ni. Dia just nak tanya idea awak macam mana awak dapat ni. Okay. Question yang ke-7. Ni question berapa? Ni nombor 7. Tak apalah pakai nombor ni. Okay. The polynomial px equals to x power 4 plus 8x cubed minus 7x square minus 4x plus b has a factor x plus 3. Okay, kalau dia kata perkataan factor bermaksud ini boleh pakai dia p negatif 3 Okay, so kita boleh pakai dia P negatif 3 sama dengan kosong sebab kat sini factor ya. Okay, and remainder 60 when divided by x minus 3. Yang ni apa? Remainder 60 when divided by x minus 3. Apa maklumat dia ni? Izzati lah Izzati. Ada middle. Kalau dia kata remainder 60 when divided by x minus 3 ni apa? Apa? Nak guna apa ni? Macam middle. Awak ada kat mana ni? Middle saya nak try. Apa? Remainder 60 when divided by x minus 3 maksudnya? Maksud dia P3 sama dengan 60. Ini remainder theorem kan? Okay. So awak ada dua maklumat ni, awak solve, awak akan dapat A dengan B. Boleh try ni? Boleh kira? Apa jawapan awak? Dia bagi masa kat awak. Kira. Awak akan dapat dua equation. Satu daripada P negative 3 equals to 0. Satu lagi P3 equals to 60. Ganti kan? Dapat berapa? Tak habis ni kira. Okay. Dia dah dapat dua equation ni. Equation 1, equation 2. Kalau solve dapat A berapa, dapat B berapa? Yusra ada Yusra? Yusra?
Okey. Tak ada Yusra. Dia nak tanya orang lain. Cuah. Cuah ada cuah? Cuah? Tak ada juga. Awak ni memang Medan nak kena doa kat awak ni. Awak bohong Medan ni. Ada ke tak ada ni? Okey. Syarifuddin ada? Syarifuddin ada? Ya, madam. Dapat E berapa, B berapa? Dia dah nampak kan, dia dah buat equation tu, equation 1, equation 2. Cuba solve, dapat berapa tu? A dapat berapa, B dapat berapa? Simultaneous equation, dapat berapa ni? Go. Sekejap. Cikgu, Ya. equation kedua itu macam ada salah leh. Saya kira. Itu 81 minus 63 sudah hilang. Ni 81 saya kira. Tadi kira macam 81 tolak 63 dapat 18. Pindah sana jadi 60 tolak 18. Oh 42, sorry. Madam. Kejap. Nak kita tengok. Nampak tak dia salah kira mana? Tak ada jawapan Jawapan dia salah Ada jawapan cikgu? Dia sama dengan 42 kan, madam? Sini 42 kan? Kalau tolak jadi ni tambahlah kan. 1 tambah dengan 2. 2B sama dengan kira negatif 18 tolak 42. Negatif 60. So dapat B negatif 30. Madam, kena tambah 42 tolak 8. Sorry. Media pun salah kira macam awak cakap ni. So 2B sama dengan negatif 18 tambah 42. So 24. Then B sama dengan 12. Yang ni baru betul. Okay. So dah dapat B 12. Gantilah dalam mana-mana equation. Contoh madam sub B into 2. So 15A plus 12 equals to 42. 15A equals to 30A equals to 2. So jawapan dia, which one? The first one ni kan? A 2, B 12. Okay. Okay lah. Alright. Seterusnya soalan ni pula. To express for x cube minus 3x square plus 6x minus 27 over x square plus 9 into its partial fraction. The correct form is, okay, saya nak tunjuk. Okay, yang mana satu dia punya correct form dia? Tengok. Bottom left. Bottom left. Sure? Bottom left? Yes. Sebab apa? Okay, nak tanya sebab. What is your reason? X square is a repeated linear for x times x. Alright. And
And then x square plus 9 is quadratic. quadratic. Okay. So jadi tengok betul-betul ya. This one. Yang ini repeated linear. Repeated linear. Walaupun bentuk dia tak nampak macam repeated linear, this is actually repeated linear. Dia macam ni sebenarnya. X kurungan X. Faktor dia adalah X tolak kosong. X tambah kosong lah. X lah. X square. And then ada satu lagi yang ini quadratic. Quadratic factor. So, kalau repeated linear, dia akan ada over X tambah over X square. Kalau quadratic, dia akan jadi X square plus 9 lah. Okay. Cuma yang atas ni kena tengok lah. Kalau linear, sini A. Ini pun linear, B. Tapi yang ni CX plus D. So, the answer dia adalah yang bawah ni, yang sebelah kiri ni. Yang ni. Kena tengok betul-betul ya. Inilah jawapan dia. Okay. Then next question. Yang ni pula. If CX minus 13 over 3x minus 4 square equals to A over 3x minus 4 plus B over 3x minus 4 square, then the value of A is equal to 5, 2, 3, 1. Which one? Okay. Nak tanya Danish pula. Danish ada Danish? Ada tak Danish? Ada tak Danish? Tak ada. Nak tanya Arif. Arif ada Arif? Arif ada? Ada ke tak ada Amirul? Arif? Ada, madam. Macam mana nak kira ni? Dia dah bagi dah siap-siap. Dia tanya soalan dia, the value of A is equal to, macam mana nak kira A ni? Macam mana nak buat? A tu kena darab dengan 3x tolak 4 kosong tu lah. Darat silang. Dia darat silang. Okey. Dia jadi apa ni? Dia jadi 6x tolak 13 sama dengan A. A darab dengan? A darab Lepas 3x. 3x tolak 4. Okey. Lepas tu tambah dengan? B. B. Okey. Tu lepas tu macam mana nak cari A? Gantikan apa? X dengan? Cari B. Cari A. Buat apa cari B? Cari A. Nak kena ganti X dengan berapa? Betul dah tu? Tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu. Okey, cari B dulu. Kalau nak cari B, ganti dengan berapa? Tengok kalau substitution, dengar ni Medium sebut. Medium duk tengok masa group assignment pun duk tanya Medium banyak. Kaedah yang Medium yang kita suggest adalah substitution. Okay. Substitution awak tengok faktor apa yang ada kat sini. Kalau ikutkan kat sini A darab 3x minus 4 plus B. Ada satu je. 3x tolak 4. Ada satu je. So jadi pilihan awak untuk jadi kosong kat sini adalah 4/3. We substitute 4/3 kat sini. Kalau 3 darab 4/3 tolak 4 dia akan dapat kosong. Ni awak kena fikirlah nilai X yang boleh bagi jadi kosong kat sini. So jadi yang ini part ni dia akan jadi kosong. So dia akan jadi tinggal B saja. Sini akan jadi kosong. Depan ni awak substitute macam biasalah. 6 darab 4/3 tolak 13. So awak dapat berapa? Kira. 6 darab 4/3 tolak 13. Dapat? Berapa? Negatif 5. Negatif 5. Okey. Lepas tu dah dapat B negatif 5. Awak bolehlah
nak cari A ni awak boleh ganti dengan apa-apa value. Pilih value yang senang sebab dah tak ada faktor yang boleh jadi kosong kan. So awak pilih nilai X yang senang untuk kira. Apa-apa value yang senang kira. Apa contoh yang senang kira? Kosong. Kosong. Lagi? 1. 1, negatif 1. Tak kisahlah, dan ni nombor dia kecil. Okay. Contoh kalau kita pilih kosong pula. So, 6 darab kosong tolak 13 sama dengan A. 3 darab kosong tolak 4 tambah dengan negatif 5. B kita dah dapat negatif 5 kan. Jadi tambah negatif 5 ataupun tolak 5. So, jadi kat sini kita boleh dapat A. So, A yang awak dapat kat sini sama dengan berapa? Bila kira. Jadi yang mana satu jawapan awak? 5, 2, 3, 1. 2. 7 yang lain? 2 betul ke? Bila tak kira ni? Ya, 2. 2. Okey. So jadi jawapan dia adalah 2. Okey. Seterusnya. Kita move kepada soalan yang seterusnya. Express 2x over. Yang ni Media tinggal dulu awak buat sendiri yang ni. Okey. Okey, Medan nak move kepada yang nombor yang tadi tu Medan tinggal untuk awak buat nanti ya. Okey, yang ni soalan trigo pula. Okey, soalan dia find the exact value of cos 330 degree cosecant 225 degree. Kalau ikutkan kalau pakai kalkulator yang warna hitam putih tu boleh kira. Boleh tekan terus. Kalau yang pakai yang class width tu, kalkulator class width. Tapi kalau yang pakai kalkulator hitam biasa tu, yang biasa tu memang tak akan dapat exact value. So yang ini kalau kira manual, kalau yang kalkulator hitam putih tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita kira manual, cos 330 ni macam mana kita nak kira? Short angle. Okay. Suppose awak kena tahu dulu. Kalau cos 330 ni dia duduk kat quadrant mana? Which quadrant? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. This is 330 degree. So kat sini add sugar to coffee. So kat sini cos positif. So jadi yang ini basic angle dia adalah 30. Sebab 360 tolak 330 is 30. So cos 330 adalah positif. Kat sini positif cos 30. Cos 30 boleh kira kan? Kalau cos 30 dapat berapa? Kalau exact value dia. Exact value cos 30. 3/2. So 3/2. This is special angle. Okay. And then untuk cosecant 225 degree. Cosecant adalah huruf ketiga dia adalah S. So 1/sin 225 degree. Sin 225 degree kalau kita lukis dia duduk which quadrant? 1, 2, 3, 4. 3. Okay. So this is 225 degree. Dekat sini duduk dia berapa? Basic angle dia 225 minus 180. So 45. Okay. Add sugar to coffee. Kat sini sin negative. So dia akan jadi 1/negative sin 45 degree. So nilai sin 45 degree adalah 1/2. 1/2. So
So this is negative 2 over sec 2. So then kalau awak darab antara dua ni, cos 330 darab dengan cosecant 225 degree, we get sec 3 over 2 multiply negative 2 over sec 2. So then we get negative sec 3 over sec 2. And then kita kena rationalize denominator. So we get negative sec 6 over 2. So the answer dia adalah yang bottom right ni lah. This one. Negative sec 6 over 2. Ini Mek dia tunjuk lah untuk soalan ni. Kau tak ingat dah lupa. Okay. Alright. So ini awak kena practice lah. Kena ingat balik macam mana nak kira ni. Soalan dia boleh macam-macam lah. Boleh tambah, tolak, darab. Okay. And then seterusnya soalan nombor 12. Okay. Ni last lah. Given that cos A equals to 12 over 13 and sin B equals to negative 3 over 5. Find sin A plus B if A is an acute angle and B is in the third quadrant. Macam mana idea nak buat ni? Yang ni awak kena buat triangle. Okay. Awak kena buat dia triangle, dia duduk dekat mana? Untuk A, dia duduk which quadrant? Which quadrant untuk A? First quadrant. First quadrant, right. So sini A. And then dia bagi kat sini 12/3 cos. So sini 12, sini 13. Buat kat sini. Dia punya, ya. 12 kat adjacent. Sini berapa? 5. 5, okay. Then B dia bagi tahu dah siap-siap this is in the third quadrant. Third quadrant. Sini B. Okay. Negative 3 over 5. Negative 3 here. Sini 5. Sini? Negative 4. Negative 4. Okay. So daripada sini awak nak cari sin A plus B. Macam mana nak cari sin A plus B ni? Expand guna apa? Compound angle formula. Yes, compound angle formula. So ni awak kena guna compound angle. Kena tengok formula ya. For compound angle, formula dia akan jadi Sin A cos B. Sin A cos B plus cos A sin B. So ni awak substitute lah. Okay. Sin A kalau ikutkan, sin A kalau kita baca is 5 over 13. Kita baca daripada, ini A kat sini ya, ni A. Sin A is 5 over 13 cos B. Kat sini baca cos B. Negative 4 over 5. Salah. Betul lah. Plus cos A 12 over 13 sin B negative 3 over 5. So kira dapat berapa jawapan awak? Yang mana satu jawapan awak? Bottom left. Negative 56 over 65. Betul? Yes. Alright. Okay. So kita berhenti kat sini. Nanti Media bagi soalan ni. Dah ada banyak lagi soalan kat bawah. Semuanya ada 17 soalan lah. Okay. Sebenarnya Media tak sempat dia nak kira dia punya jawapan dia. Tu dia tak bagi dia punya Google Form tu. So nanti kejap lagi Media bagi yang Google Form dia setelah Media kira tu punya jawapan. So awak boleh jawab lah. Media akan letak dekat GC ya. Okay. So awak punya pre-UPS 3 hari
Sabtu pula. Hari Selasa hari Selasa. Ada tak yang nak yang macam dia nak travel nak pergi mana-mana? Bukan nak pergi mana, nak datang ke sini. Ada tak? Malam tu dia nak datang. Tak ada kan? Kalau ada bagi tahu Medan lah. Okay. Apa-apa masalah boleh bagi tahu Medan. Okay. So itu saja untuk hari ni. Jangan lupa yang belum isi kehadiran, sila isi kehadiran lah. Assignment jangan lupa hantar sebelum 4 hari bulan 11. Group discussion tu Medan tengok sekali imbang ada yang belum hantar. Nanti Medan nak check siapa group mana yang belum hantar. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih yang betul-betul nak belajar. Terima kasih. Kita jumpa hari Rabu Rabu. Okay, lepas tu kita jumpa di KMK. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.